Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kali ini pendedahannya luar biasa. Tak pernah kita buat dan tak pernah kita jumpa. Ini berkaitan dengan keselamatan agung dan juga Perdana Menteri. Menurut Ketua Polis Negara, warga Israel yang telah ditahan semalam bersama dengan 6 senjata api dan beberapa ratus butir peluru dikatakan akan menyebabkan pelbagai spekulasi yang akan menimbulkan kepanasan. Kata laporan di berita harian, warga Israel ditahan dengan 6 senjata api. Polis kini bertingkat keselamatan agung dan Perdana Menteri Malaysia. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama merafak sembah dan kita berdoa bersama-sama supaya keselamatan agung dan Perdana Menteri sentiasa terjamin dan tidak ada sesuatu yang buruk berlaku terhadap baginda dan juga Perdana Menteri kita. Polis di Raja Malaysia, PDRM, menahan seorang lelaki warga Israel bersama 6 pucuk senjata api serta 200 butir peluru di sebuah hotel di Jalan Ampang di sini Rabu lalu. Lelaki berusia 36 tahun itu dikesan masuk ke negara ini melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 12 Mac lalu dengan menggunakan pasport Perancis. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, 6 senjata api yang ditemui dalam bilik hotel suspek adalah jenis Glock 19 Marine, Glock 17 Gen 4, Smith & Wesson, Sig Sauer dan Stoger, serta 200 butir peluru yang diletakkan dalam beg miliknya. Menurutnya, tangkapan dan soal siasat ke atas suspek dilakukan oleh sepasukan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Polis Kontijen Kuala Lumpur dibantu pihak JSJ Bukit Aman. Siasatan mendapati kesemua senjata berkenan dibeli suspek sebaik tiba di negara ini dengan menggunakan mata wang kripto. Kita sedang menyiasat bagaimana senjata itu dibawa masuk ke negara ini dan siapa yang menyeludupnya. Kita pun nak tahu siapa penerima pembayaran itu, katanya dalam sidang media di Masjid Al-Amin, pasukan gerakan PGA hari ini. Hasil soal siasat, katanya, suspek mendakwa dia datang ke negara ini untuk mencari seorang individu yang juga rakyat negaranya untuk dibunuh. Kononnya berkaitan isu keluarga, namun polis tidak mempercayai dakwaannya itu. Razarudin berkata pihak polis masih menjalankan siasatan dan berkemungkinan suspek mempunyai agenda lain datang ke negara ini. Tambah beliau, suspek kini direman bermula semalam hingga 31 Mac ini dan tidak menolak kemungkinan reman ke atas suspek akan disambung sekiranya akan ada keperluan untuk menyelesaikan siasatan. Kesalahan yang dilakukan adalah pertama mengikut Akta Pasport 1966 dan Section 7 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971, yaitu menyeludup, berdagang senjata api yang boleh membawa hukuman gantung. Apa yang membimbangkan kita di sini? Pertama, apabila tangkapan ini berlaku, apa yang kita nampak ada isu berkaitan Palestin dan Israel, katanya. Maka kita kini sedang berwaspada tentang keselamatan Perdana Menteri sendiri yang di Pertuan Agong dan juga beberapa VVIP yang kita perlu ambil kira keselamatan mereka, keselamatan di sini, katanya. Mengulas lanjut, kata beliau, siasatan polis percaya suspek tidak bergerak solo dan mungkin mempunyai rangkaian dengan individu tertentu yang masih dikenal pasti. Dia telah masuk ke negara ini dengan penerbangan melalui Emirat Arab Bersatu UAE dan Malaysia, yang mana penerbangan di UAE mempunyai kawalan ketat. Kita tidak percaya dia boleh bawa masuk semua pistol itu dari sana, katanya. Suspek juga dipercayai berpindah randah dan telah duduk di 2 atau 3 hotel berlainan
sebelum diberkas. Pada mulanya kita mendapat maklumat awam pergerakannya yang meragukan sebelum kita mengikori dan menahan suspek, katanya. Dalam pada itu ditanya adakah lelaki berkenan menggunakan agen Israel. Nazarudin berkata, siasatan masih berjalan, kita siasat ke arah itu, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan teruslah kita berdoa keselamatan kepada Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, juga Perdana Menteri dan VVIP seperti yang disebut oleh Ketua Polis Negara ini. Kita kini sangat berwaspada tentang keselamatan Perdana Menteri sendiri yang di Pertuan Agong dan juga VVIP yang kita perlu ambil kira keselamatan mereka. Keselamatan di sini, kata Ketua Polis Negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas pendedahan, rakan sepenjara Najib berkaitan dengan kononnya wujud layanan sangat istimewa kepada Najib di penjara. Pendedahan itu dengan cepat tersebar dan dengan cepat juga telah dijawab oleh orang yang berkuasa di penjara, yaitu Ketua Penjara KP Penjara. Saudara-saudara sekalian, akhirnya KP Penjara menjawab semua banduan ikut SOP, termasuklah Najib. Jadi spekulasi yang mengatakan Najib seolah-olah macam terima layanan istimewa adalah mungkin salah faham, salah mengerti apabila KP Penjara sendiri nyatakan semua banduan ikut SOP termasuk Najib. Semua individu yang menjalani hukuman penjara diuruskan mengikut peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ini termasuk layanan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak, kata Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia Nordin Muhammad. Sesiapa sahaja yang menerima hukuman dilayan sama mengikut peraturan ditetapkan, katanya. Ini termasuklah kepada Najib yang sedang menerima hukuman di penjara Kajang. Beliau tetap tertakluk kepada peraturan dan Akta Penjara 1995, katanya yang dipetik oleh Sinar Harian hari ini. Semalam penceramah Wan Ji Wan Hussein yang baru saja menghabiskan hukuman penjara di sana memberitahu Malaysia kini bahawa Najib mendapat layanan sangat istimewa. Saya biasa nampak dia tak pakai baju banduan macam kita yang lain. Dia pakai biasa sahaja macam duduk di rumah, katanya. Bukan pakai suit, tak adalah pakai suit, katanya. Maksudnya dia pakai macam duduk di rumah. Saya di situ pakai baju banduan. Memang dia istimewa sangat. Bukan sekadar istimewa, tapi sangat istimewa, katanya semasa wawancara pada 25 Mac lalu. Wan Ji turut memberitahu bahawa blok Najib juga ditempatkan di blok istimewa, sekaligus menolak spekulasi bahawa Najib sebenarnya tidak menjalani hukuman di penjara Kajang. Wan Ji yang dibebaskan sepenuhnya pada 22 Mac lalu setelah beberapa bulan menjalani hukuman penjara ikutan sabitan kes hasutan yang dikaitkan dengan Sultan Selangor pada 2014. Sebelum ini telah pun keluar penjara pada 1 Januari lalu melalui program pembebasan banduan secara berlesen PBSL. Mengulas lanjut, Nordin berkata pihaknya tidak akan berkompromi jika terdapat pegawai atau anggota yang melanggar peraturan dan tindakan tegas akan diambil sekiranya ada yang memberi layanan istimewa kepada mana-mana banduan, katanya. Soal ini kami di pihak penjara sama sekali tidak akan berkompromi. Asas undang-undang kami sentiasa junjung tinggi, katanya lagi. Najib dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram, membabitkan RM42 juta ringgit, dana bekas anak syarikat 1MDB SRC International Sendirian Berhad. Pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan memberi pengampunan
mengurangkan hukuman tersebut pada penjara 6 tahun dan denda 50 juta. Dengan itu, Najib dijangka akan dibebaskan pada Ogos 2028. Bagaimanapun, dia boleh dibebaskan lebih awal atas kelakuan baik pada Ogos 2026 selepas menjalani 2/3 dari tempoh hukuman penjara. Sementara itu, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda menggesa Kementerian Dalam Negeri untuk segera memberikan penjelasan mengenai dakwaan Wan Ji itu. Dalam satu kenyataan hari ini, Muda mempersoalkan cara kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim melayan kes jenayah berprofil tinggi yang berkaitan dengan bekas pemimpin parti komponen kerajaan. Jika ya, maka benarlah dimaksudkan Menteri Keselamatan Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengenai UMNO merupakan partners in struggle. Antara contoh UMNO ini, partners in struggle yang perlu diberi layanan istimewa adalah kes Presiden Parti itu Ahmad Zahid Hamid yang diberikan DNAA. Zahid masih timbalan Perdana Menteri buat masa ini, malah sehingga hari ini masih tidak ada sebarang kenyataan dibuat untuk mendakwa semula Zahid oleh Jabatan Peguam Negara. Absolute Citron menulis dalam ruangan komen, mungkin kamu benar, tapi rata-rata rakyat tidak percaya termasuk penyokong Tegar. Bosku, kata beliau lagi. Halim Negarawan kata, betul kan? KP Nordin, kau tak tahu apa katanya. Kamu biasa terang-terang katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.